Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada bahagia saudara pengerusi majlis tadi. Saya tak pasti mungkin sebagai imam, wallahu alam, tak sempat berkenalan. Ya, betul tak Ustaz Nazif? Ya, Pak Imam juga ahli jawatankuasa Masjid Jami', seterusnya tim-tim daripada KL dan juga daripada sini yang membuat siaran recording Ustaz live, yes, live secara live alhamdulillah, terima kasih. Dan juga kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi peluang untuk berada di rumah Allah ini. Ya? Dan Allah sebut dalam hadis kursi, sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi ini adalah merupakan masjid. Masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Maka kita sangat-sangat bersyukur kerana Allah pilih kita untuk berada di rumah Allah. Kita selalu sebut rumah Allah Baitillah saja, tapi masjid ini adalah merupakan rumah Allah di muka bumi ini. Dan sesiapa yang datang ke rumah Allah bermakna dia telah memakmurkan rumah Allah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Sangat besar ganjaran pahala bagi orang-orang yang datang ke rumah Allah. Bukan sekadar dapat solat berjamaah, malah juga dapat iktikaf di dalam rumah Allah, kan? Jangan lupa bila masuk saja masjid, sengaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita hanya duduk sekejap saja, lalu je niat beriktikaf supaya kita tidak rugi, Alhamdulillah. Dan juga kita berterima kasih, bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah beri ruang dan peluang kepada saya kali pertama berada di Masjid Jami' ini. Di Pulau Pinang ni banyak kali dah datang sejak daripada bekerja sampailah dah 11 tahun bersara, maknanya selalu datang. Dia kata gitulah. Last Ustaz Nazif 2019, cadang nak buat 2020 BKP. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada Allah SWT. Sampai jugalah hajat saya sekali lagi untuk bersama-sama dengan muslimin-muslimat di Pulau Mutiara ini. Alhamdulillah, syukur. Muslimin-muslimat, apa khabar Melaka? Tu orang Kelantan tu. Katanya Melaka tu orang Kelantan. Saya orang Kelantan, tapi orang kata apa, hidup duduk lama lah di Selangor, hampir lebih daripada 45 tahun. Tapi tak bertukar lagi lah logat Kelantan dengan logat orang Jawa. No, tak tak jadi. Alhamdulillah. Okey, muslim-muslimat semua, kita bercakap tentang keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah. Cuma tertinggal warahmah, tak lengkap. Kami ni kata sengaja ke pihak pengurusan ni tak bubuh sakinah ni. Nah, tak ada, bukan sakinah ada. Mawaddah, sakinah, mawaddah, sekat tu je berhenti. Saya akan tambahlah warahmah ni. Kan? Rumah tangga ni kalau tak ada mawaddah warahmah, tak sempurna. Mawaddah, kasih sayang. Warahmah, kesian. Ramai orang bertahan dalam rumah tangga tak bercerai pasal kesian ustazah, tak sampai hati. Kau nak ikut tak sayang dah ustazah, tak suka sangat dah. Tapi apa kan pakai daya, kesian kat dia ustazah. Dah dulu muda-muda bersama, tiba-tiba dah tua dah halau dia keluar daripada rumah, kesian. Tu warahmah.
Mana rumah tangga mesti ada komplit mawaddah warahmah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, iaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di mana Allah menyebut sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menciptakan lelaki dan perempuan daripada jenis yang sama. Sebab makhluk-makhluk Allah ni dia bukan sahaja terdiri daripada manusia, betul kan? Ada jin, ada haiwan, tapi Allah jadikan pasangan untuk orang lelaki itu daripada jenis yang sama. Maknanya manusia, sama manusia, lelaki dan perempuan. Dia tak kata ikut suka mu, tak ada, tapi lelaki dan perempuan. Tapi orang sekarang ni kadang-kadang dia selesa kahwin dengan sama lelaki. Dah, orang Pinang tak ada kot Ustaz Nazir. InsyaAllah tak ada. KL sehingga ada persatuan dia orang. Maknanya lelaki hidup dengan lelaki senang, tak ada masalah. Bagi dia senang, mudah, sebab sama. Orang lelaki sama lelaki kan sama PA dia. Tak sama dengan orang perempuan. Lain. Cerewetnya, banyak mulutnya. Sebab tu kahwin sama sejenis, dia orang selesa. Duduk aja gitu. Yang perempuan, sama perempuan. Sedangkan Allah kata, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah aku menciptakan lelaki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang sangat ideal. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu hidup tenteram, bahagia kan? Bahagia tak? Para muslimin bila ada bini, dah suka dah. Alhamdulillah, balik jumpa bini, betul tak? Cuba kalau orang tak ada isteri macam mana? Tak ada. Tidur, tunggu cerah, tunggu gelap, tunggu cerah, tunggu gelap, betul tak? Kan ada, kalau ada kawan, ada apa bini, boleh bercakap, boleh berbual sementara, belum tidur. Alhamdulillah. Ada pasangan. Apa yang kat kita orang perempuan, betul tak? Orang perempuan bila kematian suami, tak ada dah. Bakal duduk seorang belakang. Perempuan tak apa. Tapi tujuan kita kahwin litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda itulah untuk supaya hidup sakinah, tenteram, bahagia, aman, seronok. Nak terjemah apa lagi mana? Sakinah. Untuk nak datang rasa sakinah, untuk nak hidup bersama daripada dua insan yang tidak sama, satu lelaki, satu perempuan, maka waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itulah kehebatan, kekuasaan Allah SWT mencipta daripada tak pernah kenal, tiba-tiba kenal. Daripada tak rasa sayang, tiba-tiba rasa sayang. Pelik juga. Dah, boleh tidur sama pula tu. Ayah kita tak boleh tidur dengan kita. Dah, adik-beradik kita tak boleh. Abang nak tupai tidur lah dengan mu, tak boleh. Kita tak bagi, betul tak? Tapi bila jadi suami kita, Masya Allah, Tabarakallah, hebatnya Allah campak dalam hati kita rasa kasih, sayang, cinta, rindu, warahmah dan kesian belah. Itu Allah punya. Jangan duk kita action lah rasa kita je. Oh no, tidak. Allah yang bagi. Bila kita kahwin atau masa duk kenal-kenalan tu, Allah dah bagi dekat kita rasa sayang. Padahal ramai lagi orang lain yang lebih handsome lagi. Nah, siapa nak kat dia? Nah, maknanya itu dah nak cerita. Allah beri kat kita perasaan yang sangat aneh. Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan nak cerita sesilah itu, tidak, tapi nak cerita, nak bina sebuah keluarga yang bahagia, yang ada sakinah, yang ada mawaddah, yang ada warahmah. Maka sudah tentu first ialah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdiri daripada suami yang taat pada Allah dan isteri yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pasangan itu akan bahagia.
Bukanlah kata sampai tak pernah buat dosa, tidak ya. Tapi insya-Allah pasangan suami isteri yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah, sebab bahagia itu datang dari Allah, rahmat itu datang dari Allah, rindu itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena minta dengan dia lah. Nah, jadi kahwin tu kerana Allah. Dalam rumah tangga, bina keadaan ini berdasarkan apa yang Allah beri kemudahan pada kita, dengan cara kita sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Habis tu tak boleh buat salah kat ustazah. Bukan tak kata tak boleh buat salah. Kita manusia tak sunyi daripada salah dan silap. Tapi orang yang baik, dia akan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan minta ampun atas dosa-dosa dan kesalahannya. Insya-Allah rumah tangga mereka bahagia. Sebab Nabi sebut laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah bahagia kerana banyak duit, bahagia bila hati kita merasa tenang, tenteram dah. Tengok suami rasa senang hati dah. Senang kan? Jangan tengok suami menyampah macam sampah dah. No. Tengok suami senang hati, tengok isteri senang hati. Itu yang kita ni nak bina keluarga, begitu keadaan senang tengok ya. Sebab itu muslimin dan muslimat semua, apa saja formula, first orang yang taat pada Allah, itu aja insya-Allah. Siapa-siapa yang taat pada Allah, insya-Allah dia tak akan menyesal dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak taat pada Allah ialah orang yang rugi dunia dan akhirat. Sebab itu dalam memilih calon pasangan anak menantu kita, carilah orang baik-baik kan, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fasfar bizatidin taribat. Nikahlah jangan mana-mana orang perempuan kamu nak nikah, tapi tongkah itu berdasarkan kepada pertama lima dia arba'in, lima dia harta dia maksudnya ialah cukup mana pun nak juga sedikit nampak orang perempuan kita, keluarga dia orang yang agak senang sikit, betul tak? Kalau kita letak anak kita di rumah keluarga yang susah, naik tangga pun dia buat dengan buluh bulat tu, dah dia bayangkan ada lagi ke tak? Mana tahu dah, kat sini tak ada. Tapi adalah kalau kat Kelantan minta maaf lah orang Kelantan. Bayangkan naik tangga buluh, dapur dengan buluh juga, rumah ruang tamu memang kayu, naik dapur buluh. Tak boleh tak kisi meja, sebabnya tak sama. Jadi kalau kita nak cari menantu kita, macam mana nak letak anak kita ni weh? Susah ni. Sebab kat mana-mana hidup ni nak duit juga. Nah, bukanlah segala-galanya duit, tapi duit adalah segala-galanya. Sama tak? Tak serupa. Tak. Duit adalah segala-galanya. Tak ada duit, payah. Kena ambil kira. Sebab tu kalau kahwin kalau anak kita nak, kalau muslim nak cari anak menantu lah. Mungkin kalau saya ni dah ada anak menantu, dah ada cucu, agaknya bercakap tentang itu. Kalau tak sesuai minta maaf. Ya, ada minta ceritanya, tengoklah biarlah lebih okey lah kan, okey sikit lah. Nak cari orang kaya, kalaulah dia nak kat anak kita, betul tak? Anak kita pun gaji tak banyak, takkan dia nak. Tapi nak ceritanya, ambillah juga, mengambil kira ya. Sebab itu Nabi kata, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha. Kerana cantik dia, cantik tu terpulang lah masing-masing kan, sesuai dengan orang yang nak memakainya ya. Dan keturunan, carilah keturunan yang baik-baik, insya-Allah. Mak ayahnya orang beriman, mak ayahnya orang ke masjid kan. Okey, mudah. Anak-anak yang macam ni insya-Allah kalau dia jadi menantu, anak menantu kita, dia juga baik insya-Allah. Bukanlah nak kata apa nasyid daripada kumpulan apa Raihan ke apa, iman tak boleh diwarisi. Betul, memang tak boleh diwarisi, tetapi cari orang yang baik ini insya-Allah. Mudah-mudahan pilih. Janganlah semua tengok Allah ini boleh tak apa ustazah,
InsyaAllah. Awak ambil kat mana? Jumpa kat kelab malam. Berapa lama awak nak capai kebahagiaan? Sebab nak kena didik dia dulu, nak ubah perangai dia dulu. Kan susah. Tak apalah ustazah dapat pahala banyak. Betul. Kalau betul pahala banyak, sangat banyak. Tapi ada masa kita nak mengubah dia. Kerja pergi pagi, balik malam, pergi pagi, balik malam, pergi pagi, balik malam. Tinggal hari Sabtu, hari Ahad saja yang tak bekerja. Cukup 2 hari nak mengajar bini kita yang kita ambil daripada tempat yang tak berapa elok. Ya? Habis tu ustazah, siapa nak kahwin dengan dia? Hak tu saya tak boleh jawab lah. Siapa nak kat dia? Betul tak? Tapi kita tak naklah menghadapi masalah dalam kehidupan anak-anak kita. Sorry ya. Minta maaf banyak-banyak. Nabi bersuruh cari keturunan yang baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan juga dari segi agamanya. Dan Nabi kata, "Fasfar bizatidin taribat." Ya dah, carilah yang agamanya bagus, insya-Allah. Orang yang ada agama ni dia lain sikit. Ya, mungkin dari segi sopan santunnya, akhlaknya baik, insya-Allah. Ya. Kalau Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia tak kata agama saja, dia menambah ya, kerana agamanya dan akhlaknya yang baik. Kadang-kadang agama Islam dah bagus dah, tak ada masalah, tapi perangainya ya Allah. Nampak sangat okey, tapi kaki pukul bini, masalah juga. Nampak okey, tapi mulutnya ya Allah maki hamun, mencarut habis makhluk Allah. Dalam hutan pun panggil babi beruk. Ada tak? Betul lah. Saya berkhidmat sebagai pegawai kaunseling keluarga selama lebih kurang 4 tahun. Dan sampai saya besar, dan sampai hari ini buat kerja-kerja kaunseling. Ustazah, saya dah cerai bini saya dengan tolak 3. Pasal banyak sangat sekali bagi bawahnya. Awak ingat banyak ke cerai ni? 3 saja. Allah tak bagi banyak. At-talaq maratan fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Talak ada 2 saja yang boleh dirujuk. 3 tak boleh buat apa dah. Sama ada kamu nak simpan dengan baik, kamu nak tahan dengan baik, ataupun kamu nak lepas dengan baik. Jangan sampai 3. Kenapa tak tahan ustazah? Mulut dia ustazah, ya Allah, tak tahan. Bergaduh sikit babi beruk. Allahu Akbar. Saya kata ada orang memang macam tu. Sebab dia duduk, dia besar dalam keluarga mak ayah dia lagu tu. Jadi kita nak ubah balik rumah kita, ambil masa lah sikit, betul tak? Ambil masa, didik dia, bawa ke majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Bila dia dengar, lama-lama dia boleh berubah, betul tak? Tapi ambil masa. Ada orang yang mulut dia macam tu. Nampak macam mana? Bukan kadang-kadang isteri saja, suami macam tu pun ada juga, betul tak? Bergaduh sikit, itulah sebut habis rata, ikut suka nak sebut. Tapi ambil masalah, nak didik manusia, nak ubah manusia. Kita bukan diberi tugas untuk mengubah manusia, betul? Kalau kita mengubah manusia, beri hidayah kepada manusia, kita telah mengambil urusan kerja-kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menasihat, kita hanya menegur, kita hanya bimbing dia ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi serah pada Allah, doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Pertama, nah, jadikan keluarga kita keluarga yang mawaddah warahmah. Suami isteri ialah orang yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak taat, nampak bahagia sekejap saja, tapi akhirnya tak sampai ke mana. Minta maaf lah, saya okey pun, tak semayang pun ustazah, tapi okey senang lenang pun ya, sekejap. Sebab semuanya Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Jangan kata harta kita pun dah boleh ambil anytime. Tengah duduk ceramah, rebah pengsan, betul tak? Tak apa, saya kata saya mati tengah duduk ceramah, tak apa dah. Tak ada orang kata ustazah meninggal kat mana tengah ceramah. Alhamdulillah dah. Ustazah meninggal kat mana? Dalam mall. Tak say aku nak ceritanya dah. Jadi muslimin first taat pada Allah. Yang kedua,
bersyukur sangat-sangat pada Allah. Kena ada syukur banyak-banyak pada Allah. Bersyukur kerana Allah beri pada kita sebuah keluarga yang bahagia. Syukur sangat-sangat. Ucaplah banyak-banyak alhamdulillah. Sebutlah banyak-banyak alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi apa saja kebahagiaan, harta, anak pinak, ya, Allah tambah. Rezeki kita Allah tambah, ilmu kita Allah tambah sekiranya kita bersyukur. Pergi belajar dapat sikit, alhamdulillah. Hari ni sayang abang dengar ceramah ustaz, dia sebut gitu gini, abang sampaikan kepada saya. Okey, insya-Allah. Nah, mana kita bersyukur dengan ilmu yang kita dapat dan kita sampaikan kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Kalau kau tidak bersyukur, kau akan terima azabku yang sangat pedih, ya. Allah boleh ambil balik kebahagiaan kita. Allah boleh ambil balik harta kita. Allah boleh ambil balik anak-anak kita yang menjadi kesayangan kita. Bila-bila masa saja, kan? Tapi bersyukurlah. Syukur sentiasa, ya Allah. Syukur kita ada pasangan hidup, kan? Betul tak? Syukur. Ada orang tak ada pasangan hidup, meninggal, bercerai, nak buat macam mana? Betul tak? Tapi kita ada, kita tak jaga dengan baik, masalah. Betul tak? Syukur. Alhamdulillah. Sayang, abang syukur sangat dapat kahwin dengan sayang, sangat membahagiakan abang. Anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah. Itulah yang menjadi impian kita selama ini. Syukur, alhamdulillah. Syukur kepada, terima kasih pada pasangan. Syukur pada Allah, terima kasih pada pasangan. Terima kasih sayang yang telah memberi abang kebahagiaan dalam hidup ini. Betul tak? Rajin kau kata kat bini lagu tu. Tak pernah ustazah, tak kata pun bahagia, tak apa, tidak ada masalah. Tapi nak kata kita ni menyebut perkataan-perkataan itu, dalam kita merasakan kebahagiaan itu, kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kita keluarga yang bahagia, Allah beri kita ada pasangan hidup, Allah beri kita ada anak-anak yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin ada rasa tak puas hati nak banding dengan anak orang lain, tak apa, alhamdulillah, insya-Allah. Sebab dalam mendidik anak ni bukan satu kerja yang mudah, ya, yang mengambil masa yang sangat panjang. Allah beri masa kat kita didik anak sangat panjang berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, ya. Tengok seorang anak makan masa setahun baru boleh berjalan, kan? Menguji kesabaran mak ayah dia. Tapi kalau lembu, hari ni beranak, petang nanti dah boleh bangun, betul? Tu tak ada masalah. Tapi manusia memerlukan kesabaran bagaimana dalam menjaga anak-anak, membesar anak-anak, mendidik anak-anak. Jadi sabar. Jadi, banyakkan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, tak payah lama sangatlah. Dia tanya tadi, Tuan Imam berapa lama? Ikut suka ustazah. Pacerah ustaz? Boleh, dia tu. Apa kalau pacerah, saya seorang tinggal, orang lain tak ada berlaku, semua bakal balik berlaku, betul tak? Tengok-tengok lah habis dah. Ustaz kata siapa cerah saja kurang. InsyaAllah, ya, saya cakap ke Ustaz 1 jam saya ambil masa untuk sesuai dengan kuliah maghrib Ustaz, ya. Kalau kuliah duha tak apa, panjang sikit, tak ada 2 jam di mana Ustaz Nazir? Rumah Persekutuan. Rumah Persekutuan itu 2 jam tadi, ya. Okey. Jadi yang pertama taat pada Allah, yang kedua syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga nak bina keluarga yang sentiasa ada sifat bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Tak ada orang tak buat salah. Isteri buat salah, suami buat salah. Tapi jangan duk kira benda-benda yang kecil yang kita nak ambil hal. Maafkan terus, insya-Allah, ya.
bersedia boleh memaafkan. InsyaAllah muslimin muslimat semua, mudah-mudahan. Saya katakan tadi, tak ada isteri tak pernah buat salah dalam hidup. Ada kan? Ada. Kadang-kadang tertinggi suara, ya. Kadang-kadang masam muka, ya. Kadang-kadang meninggi suara, saya kata okey, ya. Kadang-kadang masam. Kadang-kadang bukan masam muka, tapi dengan memek muka yang sangat teruk. Kan? Ada juga. Tapi seorang suami yang pemaaf, insya-Allah dia bersedia menegur, dia bersedia membimbing isteri dia sehingga isterinya kembali taat kepada Allah dan taat kepada suami. Ramai sekarang ni isteri-isteri yang kurang taat kepada suami. Kita tanya, why? Kenapa ustazah? Kenapa mak bapak kita dulu sangat taat pada ayah, pada suami? Saya ingat mak saya, walaupun dia tak pernah ambil SPM pun, sekolah pun tidak. Mak dia nenek tak hantar dia sekolah sebab anak perempuan. Bonsu pula tu tak hantar sekolah. Mak saya tak pandai apa. Tapi dia taat pada arwah ayah saya. Dia sangat taat. Sangat taat. Saya fikir, mak aku tak ngaji tapi dia boleh taat pada suami. Maknanya bagaimana mak ayah dia ajar dia dulu. Betul tak? Mak kita pun ajar juga, tapi kita ni rasa macam lebih rasa aku jauh lebih pandai. Betul tak? Itu keadaan-keadaan menyebabkan kadang-kadang isteri ni dia rasa, kan rasalah sombong. Betul tak? Isteri tak sombong. Dia boleh tahan. Ego. Duk kata orang lelaki ego. Orang perempuan pun sama juga. Lebih lagi bila dia yang bekerja, bila dia yang memegang ekonomi dalam keluarga. Sebab sudah menjadi lumrah alam, siapa pegang ekonomi yang ni, dialah yang ketua. Betul? Siapa ada duit banyak, siapa saham dia banyak dalam satu syarikat, dia jadi CEO. Begitu juga dengan isteri. Bila dalam rumah dia yang menanggung segala-galanya, dia mula hilang sebenarnya. Dia tu adalah sebagai seorang isteri. Jadi suami bersedia untuk menegur, untuk bimbing kalau nampak dia jalannya dah mula lagi sedikit. Saya minta maaf sebab yalah, orang perempuan ni bila dia lebih sikit daripada suami, dia lain sikit. Jadi tolong bimbing, tolong tegur, tolong bawa dia ke majlis ilmu, tolong bagi kat dia, suruh dengar ceramah-ceramah. InsyaAllah mudah-mudahan lembut hati dia. Tak boleh kok mana-mana. Kita sebagai isteri, suami tetap sebagai ketua keluarga, walaupun kita yang memegang dari segi ekonominya. Gaji kita besar, kita CEO. Suami apa? Contoh, dan memang berlaku pun yang datang mengadu pada saya. Sekarang ni orang-orang yang bergaji besar, lain macam keadaan. Mula suami pula masuk, cakap, ustazah, isteri saya lain dah ustazah, tak macam dulu. Saya cakap pun dia tak dengar dah ustazah. Saya tanya dia kerja apa? CEO, badan pun. Badan dia buat macam, sebab padat, sebab dia rasa dia besar. Betul tak? Sedangkan semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun hak kita punya, melainkan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Suami keluar, isteri pula masuk. Suami saya cakap apa ustazah? Tengok macam tu pun dah garang. Kita nak tegur, tak nak kata apa dah. Tak ada apa. Tak ada cakap apa. Ustazah cakap apa? Cuba bayangkan ustazah, saya sara dia ustazah. Tak. Dengan kita pun dia tinggi suara, dengan suami lagi lah. Betul tak? Ini depan dia dah ustazah. Bukanlah saya nak suruh dia muliakan saya, tapi tak patut dia tinggi suara. Ustazah, gaji saya besar pada dia ustazah. Ya betul. Tapi puan sebagai seorang isteri, puan kena taat pada seorang suami. Itu adalah perintah agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis tu ustazah nak macam? Ya, kembali pada asal. Dulu masa puan tak jadi CEO, macam mana kalau kemampuan dengan suami? Taat pada suami. Dengar apa dia cakap, insya-Allah.
Mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan. Apapun kalau kita durhaka pada suami, ini masalah besar. Dalam Islam dia panggil nusyuz. Meninggikan suara itu dah kira, kalau dalam buku Datuk Zulkifli Al-Bagri dia kata sudah nampak riak-riak untuk nusyuz. Belum nusyuz, tapi nampak keadaan ke arah nusyuz. Menyombong diri, memalingkan muka daripada suami, itu sudah ada sedikit riak-riak dia untuk nak nusyuz. So, apa peranan suami? Nasihat. Suami kata, Allah ustazah penat dah nasihat. Dia tak dengar ustazah. Kalau kita tak boleh nasihat, dia tak dengar, bawa dia ke pejabat agama. Mungkin dia boleh dengar. Mungkin. Betul tak? Sebab kadang-kadang kita cakap, kita pun serupa juga dengan dia. Kan? Jadi payah. Abang pun sama. Dia kata. Abang cakap, abang pun sama juga perangai. Abang cakap tinggi. Abang suara tinggi. Saya pun tinggi juga. Alah. Kalau itulah yang dibenarkan oleh agama. Betul tak? Suami, nasihat. Berapa kali? Banyak kali. Nasihat. Tak dengar juga, ambil yang kedua. Apa dia? Tinggalkan tempat tidur. Tapi ada orang dia seronok tidur masing-masing. Bahagia Umur Ustazah tidur masing-masing, senang, tak ada orang kacau. Pula ada. Tengok, tak rasa takut bila suami tinggalkan tempat tidur. Sedangkan dalam Islam itu adalah tindakan yang kedua. Selepas tindakan pertama, yakni nasihat, tak dengar nasihat, pergi kepada tinggalkan tempat tidur. Dan para suami, janganlah suka tinggal tempat tidur ya. Jangan suka tinggal tempat tidur. Apa pun, kok mana-mana tengok bola pun, tidur juga dekat dengan bini. Sebabnya, kalau bagi saya, masa arwah suami saya ada dulu, kalau dia tidur kat bawah, saya kata orang cari. Saya akan tanya dia, kenapa? Ada tak perkara-perkara yang saya lakukan tak menyenangkan hati dia? Ataupun dah nak masuk dalam bab ingkar, ataupun dah masuk dalam bab nusyuz? Tak ada apa, saja tertidur depan TV. Bukan dia tengok TV, TV tengok dia. Tapi nak ceritanya, saya kerap menanyalah bila dia tidur berasingan. Sebab saya takut ini sebagai satu tindakan yang kedua atas kesalahan saya yang kadang-kadang kita tak tahu kita salah apa, betul tak? Dia ingat dia tahu, tapi kita tak ingat kita buat salah. Dan yang ketiga, Allah kata pukul, wadribuhunna, pukullah. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak mendatangkan kecederaan kepada isteri. Tak cedera, nak pukul aku mana? Betul tak? Nak sedap pukulnya penampar, betul tak? Bagi penampar Jepun tu. Tak boleh, jangan main undang-undang sekarang. Tanpa bini, dia pergi mengadu, boleh cerai terus. Saya tak tahu kalau Penang, saya tak tahu, maaf ya, kalau Penang saya tak tahu. Tapi kalau Selangor, bukti bila tanpa bini pergi mengadu, mudah sangat nak bercerai. Dia antara. Sebab tu jangan sampai mencederakan. Tekuk apa ni? Apa kata pukul-pukul manja sudahlah. Dia tak dengar ustazah. Kalau tak dengar pukul dengan kayu gop senang lalu. Tapi nak ceritanya tidak begitu yang perintah Allah SWT supaya wadribuhunna, pukullah kalau dia tak dengar, tapi dengan pukulan yang tidak mencederakan, insya-Allah ya. Tapi kalau kita bercakap pada golongan-golongan yang liberal ke apa ke, saya ingat masa zaman kerja dulu, kalau mesyuarat dengan Menteri Pembangunan Wanita, memang kita kena marah. Kenapa Islam bagi pukul? Saya kata perintah agama, perintah Allah pertama suruh nasihat dulu, nasihat. Tak dengar tinggal tempat tidur, masih lagi tak dengar juga, so boleh pukul. Tapi pukulan yang tidak mencederakan. Dia kata sebab suruh pukul tu menyebabkan suami pukul, tak kira cedera tak cedera. Ni buat-buat orang bukan Islam lagu tu perangai, betul tak? Dia tak nampak yang Islam ajar, yang Allah ajar. Bukan orang yang mengajar, Allah yang mengajar cara mana nak mendidik seorang
isteri supaya kembali taat kepada suami. Allahu akbar. Cantik ya. Walaupun perkara ini muslimin muslimat tahu, tapi saya nak mengingatkan kita, takut kita terlupa. Isteri pun bila kena pukul, hilang pertimbangan, dia lawan. Dia pukul saya, ustazah, saya pukul suami saya. Oh. Suami saya pukul dengan hanger, ustazah, saya balas juga dengan hanger. Oh, belajar dulu lagu tu ke? Dah, macam mana? Sebab ada setengah suami pukul dengan hanger dah. Jadi nak ceritanya, suami kena tunjukkanlah perlakuan yang baik, insya-Allah ya. Doa pada Allah. Itu yang keempat. Jangan tinggal berdoa banyak-banyak pada Allah. Jangan tinggal Allah. Allah ada bersama kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku. Allah kata pasti aku akan kabulkan. Aku ada dekat denganmu. Allah dekat dengan kita. Sentiasa ada dengan kita. Sebutlah nama Allah, maka Allah akan ada dengan kita. Bila Allah ada dengan kita, minta tolong dengan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mudah sangat, insya-Allah. Satu hadis kursi, Nabi Allah SWT berkata pada Nabi Allah Musa, wahai Musa, aku nak duduk dengan kamu. Nabi Musa pun bila dengar Allah cakap macam tu, dia pun sujud pada Allah. Sebab nak macam mana syukurnya, terima kasihnya Allah nak duduk dengan dia. Bayangkan kalau kata Allah nak duduk dengan kita. Tak payah Allah lah. Tok guru kita nak duduk dengan kita seminggu, lagu mana dah? Syukurnya ya Allah. Jadi bila Allah kata nak duduk dengan Nabi Allah Musa, maka Musa pun sujud pada Allah SWT. Selepas itu dia tanya Allah, macam mana nak duduk dengan aku ni? Allah kata lagu mana? Maka Allah kata, kamu sebut nama aku, maka aku akan ada dengan kamu. Kamu ingat aku ingat kamu. Kamu sebut nama aku ada bersama dengan kamu. Kita ni bila kita sebut nama Allah, kita rasa seolah-olah Allah berada dengan kita. Allah dekat dengan kita. Kita berzikir subhanallah, subhanallah, rasa dekat dengan Allah. Betul? Dekat sebab Allah dengar apa yang kita cakap. Oh, begitu rupanya ya. Nabi Musa kata, rupanya bila aku sebut nama-Mu wahai Allah, Engkau berada dekat dengan aku. Bermakna Allah nak duduk dengan Nabi Allah Musa sebab Nabi Allah Musa selalu menyebut nama Allah. Begitu juga kita, sebutlah banyak-banyak nama Allah, berzikirlah, berdoalah banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab Allah yang akan memberi kita, Allah yang akan memakbulkan kepada doa-doa yang kita lakukan. Ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, Allah kata, nescaya pasti aku akan tunaikan. Banyak berdoa, isteri berdoa, suami berdoa kepada Allah, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa yang kita nak minta dengan Allah apa dia? Isyak tapi kita tak stop kita jalan terus. Lepas ni baru kita berhenti. Okey. Saya faham isyarat tu. Okey, setengah masjid dia berhenti azan dulu kan. Lepas tu sambung ceramah. Tapi yang ni jalan terus, tak ada masalah. Walaupun nak sampai kat sini boleh tahan juga. Saya kata macam nak naik Cameron Highland. Betul tak? Cameron Highland yang kedua, betul tak? Tapi bila turun saja, Allahu Akbar, rasa nikmatnya. Rumah cantik, rumah indah, Masya Allah. Rasa nak pindah pula duduk sini. Daripada bukit tu dengan apa pokok-pokok keliling kelalang, Allah, dalam hati, ada ke orang tinggal kat bawah tu? Masya Allah, turun ke bawah, nikmatnya. Kita naik genting, kita naik Cameron Highland, apa rasa? Susahnya dalam perjalanan, Allahu Akbar. Tapi bila sampai ke atas Ustaz Nazir, dah Allah tak nak turun. Sukanya, nikmatnya Allah SWT menjadikan
Bumi itu dengan sejuknya, dengan bukit bukaunya, tapi penduduknya ada macam ni. Dan tengok rumah-rumah besar-besar Belaka dah. Saya tanya kepada siapa tadi? Nazar. Orang kulit tapi asalnya orang Pulau Pinang. Saya kata kawasan ini ramai Cahaya Nur Alik ke Mila Malik ya wow? Dia jawab Mila Malik ya wow. Alhamdulillah. Masjid banyaknya, muslimin muslimat ada. Pas satu bukan hak tu dak. Nampak lagi masjid? Bukan. Nampak lagi masjid? Bukan. Ya Allah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tempat kita bertemu, tempat kita melakukan solat berjamaah, tempat kita mendapat ilmu. Masya-Allah, masya-Allah kan. Okey, jadi dalam rumah tangga yang bahagia, keluarga yang mawaddah, yang sakinah warahmah, mestilah sentiasa berdoa pada Allah. Yang seterusnya, tak ingat dah nombor berapa? Tulis ajalah ya. Okey, saja. Ya. Rumah tangga suami isteri yang sentiasa mencari ilmu. Ya. Mencari ilmu. Berusaha sedaya upaya untuk perbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah SWT lagu mana. Ya, semayang kita macam mana, puasa kita macam mana. Itu hubungan kita dengan Allah secara direct. Kena belajar, kena cari ilmu. Saya pandai dah ustazah, kena mengaji juga. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita sedang berada dalam satu masa kecemerlangan dari segi ilmu. Betul tak? Walaupun kita PKP 2 tahun, kuliah online berjalan sangat rancak. Tak? Kuliah subuh saja ada berapa tok guru? Kuliah duha saja ada berapa tok guru Ustaz Aziz? Sampai tak tahu nak buka hak mana. Buka hak ni, ada seorang tu 5 handphone tak kat depan. Nak hak mana? Hak ni ustazah ni, hak ni ustaz ni, hak ni tuan guru ni. Punya banyak ilmu-ilmu yang nak disampaikan oleh para guru kita. Jadi kita kena ambil lah, kita kena rajin juga, insya-Allah, sebab ilmu mampu mengubah diri kita, insya-Allah, insya-Allah. Dulu solat kita tak berapa sempurna, tapi sekarang ni kita belajar, kita hadir majlis ilmu walaupun berulang-ulang kali, akhirnya kita dapat kan, alhamdulillah. Kita dapat, Allahu akbar. Jadi suami isteri yang nak bina keluarga yang baru sentiasa menambah, berusaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dunia dan akhirat, terutama sekali akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dunia tak besar sangat dah, betul tak? Maksud saya tak besar tu, tak lama dah kita nak tinggal dunia ni. Dah tak lama dah. Biarlah dunia ni kecil sikit, genggam begitu aja dunia. Tapi akhirat besar. Dunia kecil, akhirat besar. Bila akhirat besar, maka insya-Allah tuju arahnya kita banyak ke situ. Bukan kita meninggalkan dunia, belum sampai. Tapi kita cuba tinggalkan sikit-sikit dunia. Supaya kita tak, tidak kerugian dari segi akhirat. Jangan lagi lah dengan umur yang 50, 60 masih tak sedar diri lagi, masih selesa lagi dengan maksiat dan sebagainya. No way. Dah lah. Bukan mesti macam ni, tak. Sebab kita bercakap juga dengan orang di luar sana, kan, orang yang melihat dari segi live-nya. Lagi apa Ustaz selain daripada FB? Yang kita ni, yang akan kita tengok melalui YouTube. Yes. Yang berkekalan, insya-Allah, bukanlah kekal sampai macam mana, tapi maksudnya boleh ulang ya. Dan saya rasa daripada Pulau Pinang pun bukan sedikit para guru, para tuan-tuan guru yang hebat-hebat untuk kita dapat ilmu. Cuma malam ni saja je lah nak tukar. Itu aja, betul tak? Bukan kata orang sini tak sedap, bukan kata orang sini tak pandai, bukan orang sini tak ada asatizah, tapi saja-saja nak tukar ya, tukar angin, supaya barangkali
Orang kata kalau tak bomo kat kampung tak berapa menjadi. Betul tak? Kat mari orang lain tak bomo luar jadi sikit orang katalah ya. Okey, muslimin muslimat semua, pasangan suami isteri yang nak bina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mesti ada ilmu, insya-Allah ya. Mudah-mudahan tambah ilmu. Ilmu yang banyak, ilmu yang boleh memberi manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahu akbar. Biar ilmu yang kita dapat itu memberi manfaat pada kita. Apa makna manfaat? Kita boleh guna, kita laksanakan. Bila kita guna ilmu itu, maka itulah ilmu yang boleh memberi manfaat. Kalau selagi kita tak guna, tak ada manfaat dia. Belajar solat tahajud tapi sekejap buat, lepas tu tak buat pula, tak guna juga. Betul tak? Belajar qiyamul lail, masa qiyamul lail bukan main lagi, sedih menangis, bukan main lagi. Tapi lepas pada tu tak ada. Kan? Jadi ilmu kalau kita tak buat, maknanya ilmu yang tak ada gapo, tak ada manfaat. Sebab itu saya tak silap saya kata Imam Al-Ghazali, tak guna ambil doktor, penat belajar tapi tak guna. Kita tak guna ilmu itu, maknanya maksudnya bukanlah kita tak guna ambil doktor, tapi maksudnya belajar jauh tinggi dan sebagainya, tapi kita tak buat benda tu. Apa? Jadi ilmu ialah bila kita ambil, kita dapat, kita manfaatkan. Apa makna manfaat? Kita gunakan dalam rumah tangga kita. Macam mana cara isteri nak layan suami, contoh. Macam mana seorang suami nak layan isteri supaya jadi rumah tangga mawaddah warahmah. Tak ada duk cakap kasar-kasar, tak ada cakap engkau, aku. Kan? Suami saya kalau bergaduh, engkau, aku. Kalau saya tegur, kau bercakap dengan Allah cakap apa? Engkau ke kau? Guna bahasa engkau juga. Betul lah tu. Yalah, kita bahasa dengan Allah betul. Kita cakap engkau kan? Wahai Allah, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Wahai Allah, engkau. Kita tak kata wahai Allah, you sangat pengasih, you sangat penyayang Allah. Ini masalah mari mano ni. Tak ada. Betul tak? Tapi ilmu, insya-Allah muslimin muslimat semua ya. Kalau rumah tangga yang bahagia, mesti ahli keluarganya sentiasa cari ilmu. Dan lebih-lebih lagi ilmu akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang utama. Sebab tu dari segi kitab fiqh, anak kita, tanggungjawab kita, dia belajar sampai bila. Kalau nak kira dari segi hukum, setakat balik, tu cara tanggungan kita. Lepas tu dia cari sendiri dia nak belajar. Tapi tak ada lah macam tu kita dah. Tetapi tanggungjawab kita bila anak kita belajar agama, boleh dia belajar sampai bila-bila. Mak bapak boleh tanggung, tak ada masalah. Sebab dengan syarat dia belajar ilmu agama. Ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Itulah maknanya dalam arti kata ilmu yang wajib. Mak bapak tanggung selagi anak tu nak belajar. Tapi hak lain tak. Jangan pula kita terus tarik kita punya beasiswa anak kita. Tidak ya. Tapi nak ceritanya, tidak boleh kita nak klaim, nak dakwa mak ayah tak bagi duit kita untuk belajar. Ya, cukup sekadar 15 tahun cukup dah, 16 tahun cukup dah. Tapi kita ni sampai ke tua kita sara anak kita kan nak kahwin, tak apalah duit mama dengan abah pencen hari tu dapat, ambil ajalah. Tu. Tak apa, mak bapak baik, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Okey, dan di penghujungnya ya, banyak kalau kita kata nak bina tadi kan, banyak, cuma saya sebut beberapa perkara saja sebagai renungan ataupun kuliah maghrib saja ya. Nak panjang kita kuliah 2 hari pagi esok. Barulah panjang kalau kuliah maghrib macam itulah ya. Yakni kita juga hendaklah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kalau kita baik, anak-anak kita tak baik, tak jadi juga tau. Tak aman kita, tak bahagia hidup kita. Betul tak? Tak. Kita okey, mak bapak pergi masjid surau, anak
duk main muzik tepi jalan. Betul tak? Duk berbual tepi jalan. Biarlah kita, suami isteri dan anak-anak kita juga sama. Mana boleh ustazah anak-anak nak bawa pergi surau masjid? Boleh. Sentiasa kita ajak. Mula-mula dia tak nak, lama-lama insya-Allah. Sebenarnya mari ke masjid ni kita rasa sesuatu yang sangat hebat. Antaranya ketenangan. Betul tak? Ketenangan. Dan bila Nabi Allah Daud bertanya pada Allah SWT, wahai Allah, apa yang akan dapat orang yang datang ke rumahmu? Allah jawab kepada Nabi Allah Daud, orang yang datang ke rumah aku ialah aku beri pertama di dunia, dia sihat tubuh badan. Tengok, walaupun dah berumur masih dapat berjalan mari masjid. Betul tak? Kalau tak kata naik motosikal pun boleh jalan kaki. Kalau tak boleh kaki, tak larat, pakai tongkat. Orang mari masjid ni orang sihat, insya-Allah. Bukan kata orang mari masjid tu orang sakit tak boleh mari, tapi bila dia mari masjid badan dia rasa sihat, insya-Allah. Betul tak? Bila sampai rumah Allah rasa sihat kan? Pening kepala, tapi bila pergi masjid sihat. Balik rumah sakit kepala pula. Nak ceritanya orang mari rumah Allah, Allah kata aku bagi dia sihat. Dan di akhirat Allah nanti aku ampunkan segala dosa-dosanya. Kan? Besar tu ganjaran pahala yang tak mungkin kita boleh dapat dengan mudah dengan mana-mana manusia syarikat yang akan beri kita sehebat itu. Jadi muslimin-muslimat semua lah, saya rasa cukuplah dulu untuk sebagai kuliah maghrib kita pada malam ini, iaitu keluarga yang bahagia, mawaddah warahmah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. InsyaAllah banyak perkara yang boleh kita lakukan dalam kita nak cari kebahagiaan, insyaAllah. Lebih-lebih lagi kepada muslimin muslimat yang masih muda-muda, yang kita dah lama ni okey dah, setengah tu tak ada dah pun seorang lagi ustazah duk sorang je. Betul tak? Tak apa, ilmu ini boleh kita sampaikan kepada anak cucu kita, insya-Allah. Muslim-muslimat, terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Jami' kerana beri ruang dan peluang kepada saya untuk berada di sini untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dan kelemahan itu adalah datang daripada diri saya yang sangat dhaif ini. Terima kasih daun keladi, dan insya-Allah barangkali ada masa ketika kita diberi ruang dan peluang oleh Allah SWT untuk bertemu lagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.